Padam lagi. Okey. So kita bawa cerita ni pula tuan-tuan. Kita bawa cerita seterusnya. Ada yang kata hari itu timbul, ada yang tanya, betul keluar viral semalam dia kata Najib telah dibebaskan. Betul ke Najib telah dibebaskan? Biar betul. Biar betik Najib telah dibebaskan. Kan? Nyatakan betul ke Najib telah dibebaskan ni? Okey. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebelum tu saya nak bagi tahu tentang kes Najib ni. Ada yang mengatakan, ada satu laman web ni, dia mengatakan bahawa Najib telah dibebaskan daripada segala pertuduhan. Najib telah dibebaskan daripada segala pertuduhan, dia kata. Okey. Najib telah dibebaskan daripada segala pertuduhan berkaitan dengan 1MDB. So hakim siapa nama hakim tu? Hakim Colin, apa nama kat member yang trial 1MDB. Kita kena ingat dia ada dua kes. Satu kes SRC, satu kes 1MDB. Okey, satu kes SRC, satu kes 1MDB. Yang saya cakapkan sekarang ni adalah kes berkaitan dengan kes 1MDB, bukan kes SRC. Kes 1MDB, dia kata bahawa Najib telah dibebaskan. Saya kata macam ni. Tak. Kenapa? Sebab kes itu sedang berjalan. Belum lagi prima facie lagi tuan-tuan. Masih lagi kes itu sedang berjalan. Jadi macam mana dikatakan Najib dah dibebaskan dalam kes tersebut? Itu timbul satu persoalan. Macam mana kata Najib dah dibebaskan sedangkan kes itu masih lagi trial, masih lagi dibicarakan. Dan not only kes itu sedang dibicarakan. Ni saya bawa satu. Ni dalam lebih kurang 6 hari lepas. 6 hari lepas. Okey. Satu tindakan saman sivil. Saman sivil telah dibuat kepada terhadap Najib oleh 1MDB dan juga beberapa orang, bukan Najib saja tapi oleh Najib terhadap Najib dan juga beberapa orang, berjumlah 8 bilion USD. Satu saman sivil telah dimulakan oleh syarikat 1MDB terhadap Najib dan beberapa orang pimpinan, apa dia panggil, yalah macam eksekutif di dalam syarikat 1MDB terhadap mereka berjumlah 8 bilion USD. Okey, saya baca. The 8 billion, about 33.5 billion civil suit against former Prime Minister Datuk Seri Najib Abdul Razak and several others filed by One Malaysian Development Berhad 1MDB will not go on until the conclusion of his 1MDB tenure criminal case. At the High Court here on the Friday, February 11, lawyers representing Najib and 1MDB came to a mutual agreement to allow the 1MDB tenor criminal trial when Najib is the only accused to finish before commencing the civil trial. Okay. Previously, Najib had filed for the court order to stay the proceedings. Okay. However, lawyer DP Naban, who is acting for 1MDB, said that with the mutual agreement in place, the application for a stay of proceedings was withdrawn. Earlier this week, Najib was issued a Mareva injunction in relation to this suit. A Mareva injunction is a court order that effectively frees the assets of the person facing legal action. It is to prevent the transfer of asset that may include money held in banks or financial institution. The Mareva injunction against Najib allow him to withdraw up to 100,000 monthly from his bank account. Itu yang dia freeze about 600 million USD. Harta Najib 600 juta USD atau lebih kurang 2.8 bilion telah dibekukan disebabkan oleh benda ini. Jadi 1MDB punya kes tak habis lagi. Nak bagi tahu, tak habis lagi. Cerita dia tak habis lagi. Tidak tamat lagi tuan-tuan. Tidak tamat. Belum tamat. Jangan nak mengada-ngada. Dan on top of that, di atas itu putting cream on the icing, orang kata. Cakap London saya ni. Muhyiddin Yassin mengatakan hari ini bahawa Zahid telah berjumpa dengannya dan membawa fail bertimbun-timbun. Di samping Najib, dia pernah kata Najib, Zahid pun telah berjumpa dengannya dan telah membawa fail bertimbun-timbun, dia kata. Ni dalam ucapan dia di Johor. Zahid bawa fail bertimbun, dia kata, Tan Sri tolonglah. Sudah terbongkar rahsia tuan-tuan. Sudah terbongkar rahsia. Okey, kita nak bagi tahu, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa Ahmad Zahid Zahamidi pernah bertemunya untuk meminta campur tangan
dalam kes mahkamah yang dihadapi Presiden UMNO itu. Muhyiddin berkata Ahmad Zahid melawatnya setelah dia dilantik sebagai Perdana Menteri dengan membawa fail bertimbun. Fail itu rupanya fail kes dia. Rupanya fail kes dia. Kes mahkamah dia. Dia bawa pada saya dan kata, Tan Sri, ini fail saya. Saya tanya dia buat apa, bawa. Dan dia kata, Tan Sri, tolonglah, saya tidak buat apa-apa kesalahan, kata Presiden Bersatu itu semasa ceramah di Tangkak, Johor malam tadi. Muhyiddin berkata dia memberitahu Zahid bahawa jika ahli perniagaan Bahkan Datuk tidak bersalah, dia perlu melalui proses perbicaraan di mahkamah. Nah, tahu tak kenapa Zahid pergi tarik sokongan daripada Muhyiddin? Dah tahu dah kan? Saya dah cakap dulu dah benda ni berlaku. Sekarang ni Muhyiddin Yassin sendiri dah mengaku. Sementara itu, Muhyiddin juga mengulangi dakwaannya bahawa Najib Razak ada meminta campur tangan untuk menggugurkan Gopal Sri Ram sebagai pendakwa raya dalam kes mahkamah yang dihadapinya. Katanya, permintaan itu dibuat ketika Najib datang melawatnya di pejabatnya untuk mengucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Perdana Menteri. Bosku datang ke pejabat saya, beri penghormatan sebagai Perdana Menteri. Dalam cerita, dia cerita juga kes mahkamah. Dia kata kalau boleh minta saya keluarkanlah Datuk Gopal Sri Ram. Mana boleh, saya kata, saya tidak akan buat macam tu. Akhirnya dalam tempoh beberapa bulan kemudian, kerajaan yang awal okey dah jadi macam tak berapa goyang-goyang katanya. Tak berapa okey, goyang-goyang katanya. Jadi sebelum ini menafikan ada minta campur tangan dan mengancam mahu menyaman bekas Perdana Menteri itu. Dan dakwaan-dakwaan ni juga, tuan-tuan, membawa kepada berita bahawa UMNO nak bunuh karakter Muhyiddin sebab kredibiliti Zahid diragui. Ini contoh UMNO nak bunuh karakter Muhyiddin Yassin sebab kredibiliti Zahid diragui. Ini kata Wan Saiful Wan Jan ni. Wan Saiful Wan Jan, UMNO dan BN kini giat berusaha membunuh karakter Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjelang PRN Johor. Ketua Penerangan Bersatu mendakwa kerana UMNO dan BNT dan pilihan lain memandangkan presidennya amat diragui kredibiliti mereka. Saya nak bagi tuan-tuan satu perkara lah. Saya kena gantung, okay? Semua tahu saya kena gantung, okay? Penggantungan itu dibuat masa sebelum PRN Sarawak. Jadi menyebabkan saya tidak boleh jadi calon PRN Sarawak. Tapi ada orang hari ini, dulu bukan main kutuk kan, tapi rupanya bila tak kena calon meroyan. Tapi saya tak meroyan. Tak meroyan pun. Dah lah kena gantung, tak dijadikan calon PRN, tak meroyan. Baru je bicara. Tapi poin saya adalah apa? Saya tak kisah semua tuan-tuan. Sebab apa? Saya puas hati. Saya buat live daripada Sheraton. Saya buat live daripada sebelum Sheraton lagi, zaman Azmin lagi. Saya buat live bantai Barubian, saya buat live bantai Azmin sampai Azmin tergolek dok terkeluar semua. Dan Sheraton saya buat live lagi, saya sambung. Cuma orang kenal saya masa Sheraton. Dan saya terus live setiap malam sampai hari ini untuk satu tujuan, tuan-tuan. Orang jahat ni, dia sejarah ni ditulis oleh orang jahat yang menang. Kenapa ditulis oleh orang jahat yang menang, tuan-tuan? Sebab orang baik selalu kalah. Kenapa orang baik selalu kalah? Sebab dia baik. Bila dia baik, tak apalah, biar je lah. Dia khianat, tak apalah, biar je lah. Disebab macam tu. Tak apalah Is, biarlah dia khianat kita. Ni saya nak bagi tu, tuan-tuan. Malam ni saya puas hati. Kenapa saya puas hati? Puas hati lah kau Melayu bergaduh sama sendiri. Dia bukan isu Melayu. Saya puas hati pengkhianat, perompak, penyamun, pemusnah mandat rakyat hari ini bergaduh sesama sendiri, bertikam lidah, bercakaran sama sendiri. Dan saya bagi tahu bahawa PAS sudah berunding dengan UMNO untuk membentuk UG, United Government, sejak 2008. Hadi bertemu dengan Nasaruddin Maisa, berbincang dengan UMNO. Claire Brown pun sebut lebih 90 juta daripada UMNO terbang ke PAS. Perbincangan itu sudah ada sejak 2008. Dan kalau jadi perbincangan tersebut Selangor pada masa akan tumbang, Perak akan tumbang. Sure enough, 2009 Perak tumbang. 2009 Perak tumbang. Betul. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini memanglah yang melompat tu memang orang PKR. Tapi perbincangan itu ada. Dan bukan saya cakap, Ustaz Ahmad spiritual leader untuk Amanah sendiri cakap, cerita macam mana dia diarahkan oleh Haji Hadi untuk mengkhianati perjuangan Pakatan Rakyat pada waktu itu, dan dia enggan. Hari ini Tuhan bagi cash, tuan-tuan. Tuhan bagi cash kepada dia orang ini, kepada pengkhianat-pengkhianat ini. Bukan agama yang akan dapat menyelamat, bukan title agama, ustaz, ulama yang akan dapat menyelamatkan kita.
Ada yang kata is dia ulama, is jangan kutuk. Tuan-tuan, tiga golongan yang pertama sekali masuk neraka, salah satunya adalah ulama. Baca hadis tu. Salah satu golongan yang pertama masuk neraka adalah ulama. Kenapa dia masuk neraka dahulu? Baca hadis tu. Saya takkan cerita. Saya takkan cerita hadis tu. Baca sendiri hadis tersebut. Bagaimana golongan ini dilaknat oleh Tuhan. Dilaknat oleh Tuhan.